Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Masa menunjukkan pukul 10.37 pagi, 15 April 2020. Hari ini hari Rabu. Dan hari sekarang adalah kelas sains tingkatan 5, KBSM. Dan kita masuk dalam topik yang kelima, topik baru, iaitu motion ataupun gerakan, motion. So motion adalah salah satu topik fizik dan kena fokus bila belajar ni sebab dia banyak term dan banyak macam kena tengok video. Tapi kalau part yang tengok video tu saya minta daripada pihak kamu sendiri untuk tengok kat YouTube macam mana gerakan-gerakan dia. Saya boleh beritahu dia punya fakta dia, tapi untuk tahu lagi mendalam kamu kena search kat YouTube. Boleh Itu daripada pihak kamu. Okay. So kita start dulu. Kita nak tahu vehicles without engines, iaitu kenderaan tanpa enjin. So there are many vehicles that do not have engines, that do not use engines to move. For example, bicycles, bullock carts and wheelbarrows. So ini yang kereta kuda tu, kereta yang besar tu. Okay, bullock carts and wheelbarrows. Kita sorong. So the bicycle use human energy to pedal and move it. Okay. So dalam SBM kamu kena tahu ini dia punya structure dia. Okay. So kamu kena tahu structure dia. So kamu kena tahu yang kat sini ada saddle tempat kamu duduk. Okay. Habis. Semua yang dekat sini pandai buat basikal kan? Sebab saya ada kawan yang sama umur dengan saya yang tak pandai buat basikal. Kenapa tak pandai buat basikal? Subhanallah. Oh my god. Macam mana ni? Dia kena pandai balance kalau bawa basikal ni. Tak pandai bawa basikal tapi pandai bawa motor. Oh, macam tu pula. Sebab takut. Okay. So, kalau basikal tu motor pun tak reti. Okay, kalau basikal tu tempat duduk dia kita namakan dia saddle. Okay. Lepas tu pedal ni tempat letak kaki kaki kanan dengan kaki kiri. Okay, pedal. Okay, lepas tu pedal ni kita kena pusingkan dia. Okay, bila kita pusingkan ni, dia ada sprocket. Sprocket ni adalah macam gear kat sini. Nama dia sprocket. Okay. So sprocket ni dia disambungkan dengan tayar belakang oleh metal chain. Sambung ni oleh metal chain. So bila pedal ni kita pusingkan pakai kaki, nanti tayar belakang pun akan pusing sebab dia ada metal chain ni. Okay. Tapi tayar depan ni tidak ada kaitan. Cumanya kalau lah dia ke atas jalan. Okay. So kalau tayar belakang dia bergerak, tayar depan pun bergerak lah sebab dia dah tolak basikal ni ke hadapan. Cumanya tayar kat depan ni tak akan bergerak kalau kamu buat wheelie. Tahu tak wheelie yang angkat tayar depan tu. Okay. Tapi kalau kedua-dua tayar dekat tanah, okay, nanti tayar depan pun pernah nampak. Okay, tayar depan pun boleh bergerak. Okay. So itu kalau kita gerak. Tapi pada masa sama, sprocket tu nama gear ni. Ini gear ni. Okay. Lepas tu dalam pada masa sama, kalau kita bergerak, kita masih nak berhenti kan kalau laju sangat. Bahaya kan? Okay. So dekat sini ada brake lever. So bila tekan brake lever ni, dia nampak ni ada wayar sambung dengan tayar belakang ni. Okay. Sambung dengan tayar belakang ni. Lepas tu dia menyebabkan tayar belakang ni berhenti sebab kat sini ada macam ada penyepit Dia macam kepit tayar ni daripada bergerak. Okay, so bila tekan ni dia akan kepit tayar ni. So basikal pun berhenti sebab tayar ni tak boleh pusing. Okay, lepas tu ada brake pad ada banyak brake pad. So ada depan, ada belakang.
Okay, so hub ni bawah. Mana ni eh? Bawah yang mana satu? Raja. Bawah break. Yang hub tu adalah yang ni, yang ni. Garis. Okay. So nanti kalau dia dia jadi tu. Sekejap, saya pun confused bila kau tanya. Sekejap, saya search dah. Hub. Bicycle hub tu apa benda? Bicycle hub. Okay. Itulah yang tengah-tengah ni. Yang tengah-tengah ni. Yang melekat dengan kat rangka ni. Yang tengah ni. Hub. Okay. Okay, thank you tanya. Okay, so hub tu yang tengah ni. Okay, so kamu dah tahu dah part of bicycle. Okay, so bicycle ni dia pakai tenaga apa? Kalau macam kereta, dia pakai tenaga kimia sebab elektrik kan? Elektrik lah. Sebab dia bakar kan? So bicycle ni pakai tenaga apa untuk bergerak? Tak, sebelum kinetic energy. Sebelum potential energy. Hub depan belakang ada, dua-dua ada hub depan belakang. Sebelum potential energy, kinetic energy, macam mana boleh berpusing? Macam mana kita boleh pusingkan pedal? Dia start dengan pedal tu berpusing, tapi macam mana? Okay, very good. Dia chemical juga. Okay, tapi dia pakai kita punya tenaga chemical energy tu. So, orang kata kalau kita bawa basikal, kita lose fat tapi save money. Chemical terus pada kinetik Okay, kalau kita pakai basikal, kita akan lose fat tapi save money. Okay. Tapi kalau kita pakai kereta, kita lose money tapi save fat. Fair. Okay. Sebab dia pakai tenaga kita kan. Tapi kalau kereta kita tak pakai tenaga kita pakai tenaga fossil fuel kan. Okay. So kita tengok pula vehicles with engine Okay. Many types of vehicles have engines which move them. So contohnya macam motor, kereta, lori. Semua tu adalah kenderaan berenjin. Okay. So ada beberapa jenis enjin So kita akan belajar 4 cylinder engine ada, 2 cylinder engine ada. So kita akan belajar 4 cylinder engine is commonly used in motor vehicles. Yes. Nampak Aina? Nisa tak faham? Ada kata Nisa tak faham? Okay, Nisa tak faham apa Nisa? Nisa tak faham lawak saya ke Nisa tak faham pasal engine? Kalau bicycle sebelum engine sebelum engine ni dah yang lawak saya tu ke? Yang bicycle, kalau kita pakai bicycle lose fat, save money. Kau tak faham ke? Lepas tu kalau pakai kereta lose money, save fat. Tak faham ke? Maksudnya kalau kita kelakar lah kau ni. Okay, kalau kita pakai basikal, kita akan pusingkan pedal tu. Lepas tu kita akan gunakan tenaga kita kan? So,
So kita akan kurus lah kalau kita naik basikal. So lose fat tapi kita tak gunakan duit. Tak adalah kita nak gerakkan basikal tu kena bayar. Tapi kalau pakai kereta, kita kena isi minyak kan? Sebab kalau tak ada gerak. So, lose money tapi save fat sebab kita tak gunakan tenaga kita. Okay, Harry Sofia, kenapa? Lepas tu mengadu kat Aina. Okay, Harry Sofia. Okay, tak apa, tak apa. Tak apa. It's okay. Thank you Nanti dia tengok video kalau tertinggal sikit. Okay, tak apa. Thank you Harry Sofia. Okay. Dah, Nisa faham Okay, so kita tengok vehicles with engines. Okay. So, ini gambar ni kamu kena digest gambar ini. Kena digest. Takut tak tengok gambar ni? Complicated. Saya kira. Okay, So, tengok. Dia ada 4-stroke engine. Okay, 4-stroke engine. So, ada 4 silinder. Ini silinder Yang naik atas turun bawah ni adalah silinder. Kalau kamu tengok iklan kereta kan, iklan minyak kereta, dia ada gambar enjin ni. Gambar silinder naik atas turun bawah. Kan? Okay, so dia ada spark plug. Okay, spark plug. Lepas tu ada 2 jenis valve. Bergaduh tak lama pula. Okay. Okay, so ulang balik. Kalau enjin ni dia ada piston. Okay, lepas tu dia ada silinder. Satu ni kita panggil satu silinder. Sekejap Satu ni satu silinder. Okay, so kita ada 4 silinder. Lepas tu ni piston. Piston ni naik atas turun bawah. Piston ni satu betul ni. Piston ni naik atas turun bawah. Bearing ni kenapa warna? Cikgu memang ada. Dia ikut jenis engine. Ada engine yang 2 je silinder dia. Ada engine yang 4 silinder. Tapi kita akan belajar yang 4 silinder dulu Okay. So kalau bearing ni dia menyebabkan dia atas akan ke bawah. So ni ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Okay. Lepas tu piston yang tengah-tengah ni ada spark plug. Okay, ada spark plug. Kalau dalam diesel nanti dia bukan spark plug dia ada lain. Okay. Lepas tu dia ada 2 jenis valve Setiap satu silinder ni kamu tengok. Okay, kita zoom in. Dia ada 2 valve. Macam jantung pandai. Dia jantung. Okay. So dia ada inlet valve dengan outlet valve. Okay. So tapi dia tak ada macam kata kalau belah kiri mesti inlet, belah kanan mesti outlet. Tak, dia depends dengan keadaan. So mungkin dalam satu soalan inlet dia belah kiri. Ada satu soalan inlet dia belah kanan. So jangan hafal kiri kanan. Kenapa kita akan tengok satu-satu. Macam mana dia gerak. Okay, ni yang saya nak ajar ni, macam mana dia gerak. Tak dibayangkan dia berfungsi. Okay. Okay, kamu nampak tak sini ada bearing dengan crankshaft ni? Nampak tak? Okay. So sebenarnya dia berpusing Yang ni adalah daripada pandangan depan ni. Tapi kalau kita tengok daripada tepi, dia sebenarnya berpusing ni. Nampak tak dia berpusing? Okay, bila dia pusing, masa saat ni dekat bawah. Okay. Lepas tu ini kat atas. Tapi bila dia pusing balik, yang ni akan jadi atas. Okay. Dia pusing macam mana? Dia pusing. Allahuakbar. Allahuakbar. Terpaksalah aku menunjukkan di YouTube. Kejap sebab kau tak faham.
Tapi saya akan mute kejap. Tapi nanti kamu search lagi search lagi. Saya try tunjuk satu lah. Four stroke engine, petrol engine, animation Wah, kau susah. Okay, ni gambar dia. Ni gambar sebenar dia. Okay. Okay, ni dia punya bekas dia. Lepas tu, inilah dia punya ni. Yang naik atas rumah bawah tu. Okay. Ini yang gambar ni. Ni. Crankshaft ni. Crankshaft. Ni. Okay. Lepas tu, kita sama dengan piston. Tu piston. Okay. So, dia ada yang atas, ada yang bawah. Nampak? So, kalau dia naik atas ni, dia ke atas lah. Okay. Dia sambung. Itu piston. Okay, dia masuk dalam silinder tu. Dia masuk. Dia skrukan. Dia akan ada yang dua ke atas, ada dua yang ke bawah. Okay, tengok betul. Okay, tu ada spring. Dia ada spring, pistol. Okay, ada gear. Sambungkan. Okay. So, itu adalah cara dia nak buat valve tadi. Valve Yang bahagian atas ni adalah valve dia. Menarik tapi kamu kena pandai berimajinasi. Lepas tu sini ada rantai. Kalau dia berpusing, nanti dia akan gerakkan kereta tu. Ya. Exhaust valve. Itu nama exhaust valve. Exhaust valve sama dengan outlet valve, betul? Okey, itu penutup dia. Sampai semua tempat dia tutup. Okey. Tak kenapa lah. Dia screw. Aina. Tak ada dalam basikal. Aina, asal kau berat lawak. Enjin ni kat mana je? Enjin ni kat dalam kereta. Tadi basikal tu adalah vehicles without engine. Sekarang kita akan belajar vehicles with engine. Ni kita nak belajar engine ni. Kan memang start dengan engine kan, betul kan? Salah saya yang Nisa? Kau tengok buku teks, start dengan apa? Itu betul kan? Oh, okey. Hamiza tanya kenapa engine dalam buku teks lain, cikgu. Ini adalah dia ikut jenis lukisan tanya. Ada banyak jenis lukisan enjin. Okey, ada banyak lukisan enjin macam ni kan. So, so nanti saya akan tunjukkan
Ini lain pula. Tengok ni. Ding, 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 ding. Okay. Okay, so dalam exam, so lah ikut lukisan. Tapi basically dia punya structure dia sama. Okay, tapi dalam exam tak adalah. Okay, ni saya nak tunjukkan engine ni. Ni, tengok ni cara dia pusing. Tengok. Yang ni, dia berpusing. Nampak dia pusing ni? Sebab tindakan piston tu. Piston tu naik atas turun bawah menyebabkan benda ni pusing. Boleh bayangkan tak? So, kalau gambar ni tadi, okay, kalau gambar yang lain daripada butek ni, okay. So, benda Allah ni pusing sebab piston ni naik atas turun bawah. Macam gambar ni tadi. Okay, so yang penting kamu kena tahu setiap silinder tu ada piston, ada valve, ada 2 valve. Basikal elektrik ada enjin? Tak ada enjin. Dia elektrik Ini adalah mechanical. Enjin adalah mechanical. Kalau elektrik dia pakai bateri. Okay, so dia ada 2 valve dan 1 piston. Itu yang penting. Kita akan tengok pergerakan piston dengan pergerakan valve tadi. Okay. So dia ada atas, terus bawah. Lepas tu dia ada. Nanti kita akan belajar setiap stroke Stroke tu maksudnya kita stroke tu punya dalam 1 saat tu apa yang berlaku Okay. So nanti homework kamu tengok ni 4 stroke ni. 4 stroke engine working animation ni. Kita tengok. Inlet dengan outlet valve tu fix kat tempat situ Okay, so saya nak ajar setiap stroke ni. Setiap 1 saat apa yang berlaku Okay. So kita akan start dengan induction stroke So kamu tengok betul-betul, kamu tengok 2 benda Kamu tengok piston dia. Tengok piston dia ke atas atau ke bawah. Lepas tu kamu tengok dia punya valve dia. Ada yang terbuka ke ada yang tertutup. Okay. So, valve ni, dia akan terbuka kalau dia ke bawah. Okay, saya kena lukis. Okay, valve ni, dia punya valve tu, kejap valve. Susahnya nak buat, kelas jarak jauh tu. Sebab nanti ada ruang. Okay, valve dia macam ni kan. Okay, saya lukis sekejap kanak-kanak. Sabar tak suruh lukis. Tak ada suruh lukis. Tapi saya kena lukis nak bagi kamu faham. Okay. Macam ni lah rupa dia. Ini adalah valve dia. Kamu redha je lukisan saya. Okay. So, ini dia punya dinding dia tu. Okay. Okay. Ini tertutup. Sorry, ini tertutup. Ini bukan tertutup. Ini tertutup. Macam ni. Macam ni tertutup. Saya copy dululah. Saya copy ni. Okay. Kalau tertutup dia macam ni. Okay. Ini tertutup. Close Closed valve. Close. Close. Control Z. Oh, ni 90%. Okay. Ini adalah closed valve. Tapi kalau dia turun ke bawah, bila dia turun ke bawah, okay, dia turun ke bawah. Okay. Okay, bila dia turun ke bawah, nanti ada ruang ni. Kat sini ada ruang. Sini ada ruang. Faham tak?
Kau faham tak gambar saya ni? Okay, so yang ni tertutup, ini terbuka. So, yang ni adalah dia terbuka. Ni open valve. Okay, so kalau dia turun tu maksudnya dia terbuka. Okay, tengok pada gambar ni. So, dekat sini gambar ni. Tengok pada gambar ni betul. Okay. Okay, so dia naik atas. Okay, so yang belah kiri adalah inlet valve, belah kanan adalah exhaust valve. So inlet valve ni terbuka sebab dia ke bawah kan. Dia open. Lepas tu piston dia naik atas. Okay, so kalau lah keadaan ni, okay, saya take snapshot. Okay, kalau keadaan ni, sebab 100 delete V. Okay, kalau keadaan ni, okay, kamu tengok syarat dia adalah piston ke atas, outward. Okay, lepas tu one of the valve. Oh, salah, bukan ke atas, piston ke bawah. Astaghfirullahaladzim, sorry. Piston move downwards. Okay, ni. Nampak anak panah ni? Tengok anak panah ni. Sorry kanak-kanak. Saya minta maaf. Kita tengok anak panah ni. Piston ni masa ni nak turun bawah. Okay. So, piston nak turun bawah. Bila piston nak turun bawah dan one of the valve move move. The valve open. Okay. So, ingat point ni. Piston move downwards. Kemudian one of the valve open. So, kita panggil dia adalah induction stroke. So, tengok point tu dia adalah induction stroke. So, dia adalah induction stroke. Okay. So, kita baca nota dia. Okay. Apa beza inlet? Okay. Apa beza inlet dengan exhaust valve? Dia tak ada perbezaan. Tengok label. Kalau tak ada label, kamu kena kenal pasti stroke tu dulu, baru kamu boleh tahu dia inlet ataupun exhaust. Tak apa. Untuk masa sekarang ni, kamu memang tak dapat bezakan lagi. Nanti bila saya terangkan empat stroke, kamu akan nampak beza antara inlet dengan outlet valve ataupun exhaust valve. Bentuk dia memang sama. Okay. Okay, very good. So, one of the valve open. So, macam kalau case ni, inlet lah kan? Inlet valve dia open, tapi dia punya exhaust valve dia close. Okay, dalam case ni lah. Okay. So, kita baca nota. The piston move down the cylinder. So, piston tu turun ke bawah. Okay, piston turun ke bawah. Lepas tu, the inlet valve opens, exhaust valve close. Okay. So, masa ni, sebab dia nak turun bawah, bila dia turun bawah, kan inlet valve terbuka, akan masuk fuel dengan air. Akan masuk bahan bakar dengan air. Saya pun confused. Saya sendiri confused. Astaghfirullahaladzim. Sekejap. Boleh tak tengok dekat dalam buku teks ataupun siapa-siapa ajar saya? Piston ni mana satu? Dengan silinder ni mana satu? Astaghfirullahaladzim. Okay, piston tu apa?
Ya. Apa beza piston dengan silinder? Saya pun confused. Piston dengan apa? Piston yang bukan macam pump tu kan? Okey, jom kita tanya Encik Google. Piston, piston. Ni piston. Okey, ni piston nampak ni. Pendalam ni piston. Okey. Kan, betul lah saya kata tadi kan? Piston naik atas dan bawah kan? Piston yang ni kan, betul kan gambar ni kan? Ni. Betul tak? Okey. Kalau silinder, space is the space where pistons travel. So, satu tu kan, yang ni. Kalau yang tu maksudnya silinder tu satu ni kan satu ni silinder kan. Betul tak? Satu unit ni silinder. Tak, satu unit ni. The whole thing ni, bekeh ni. Bekeh ni silinder. Yang benda alah ni piston. Yang bawah ni crankshaft. Yang ni kan, ni piston, benda alah ni. Ini, benda alah ni. Okay, so ni piston ni nak ke atas. Piston ni nak ke bawah. Kalau the whole thing ni silinder. So kat sini ada berapa silinder? Ada 4 silinder bekas ni. 1, 2, 3, 4. Bearing tu tempat dia sambungan dia. Crankshaft ni the whole thing ni. The whole thing ni. Crankshaft. Ini. Semua ni. Okay. Saya pun confused sekejap. Patutnya ayat ni, the piston move down in the cylinder kot tu yang kita confuse tu ayat ni. Ayat ni yang mengconfuse kita kan. Ayat buku teks macam mana? Bekas 1 dengan 2 tak ada inlet dengan exhaust ke cikgu? Yang ni kan? Yang ni? Ini tak ada inlet. Ini ada. Ini ada inlet. Ada exhaust. Cumanya dia tertutup. Dia ada inlet dengan exhaust. Tapi terbuka, tertutup. Okey. Sebenarnya stroke tu adalah 1 saat je tau. Oh, buku tu cakap move downwards je. Dia kata piston ke dia pakai silinder? Farisha. Piston kan? Piston yang move kan? Bukan silinder yang move kan? Okay, very good discussion. Okay. Saya nak cakap, sini tu tak gerak. Saya nak cakap, satu stroke tu berlaku dalam 1 saat je. Okay, contohnya sekarang ni, saya boleh cakap, pada saat ini adalah pause ini pause. Pada saat ini adalah ini adalah compression stroke. Okay, ini compression stroke. Okay, yang ni adalah power stroke. Yang ni adalah induction stroke. Yang ni adalah exhaust stroke. Tapi nanti dia akan terbuka pula ni exhaust stroke ni. So dia akan terbuka exhaust valve, lepas tu jadi exhaust stroke. Tak apa. Nanti akan terangkan satu-satu stroke. Dia gerak serentak. Saya akan terangkan satu-satu stroke. Nanti kamu akan faham benda ni berlaku dalam satu silinder. So tadi kita so yang berlaku tadi kat yang silinder yang ketiga. Silinder yang ketiga ni adalah induction stroke sebab
Sebab piston dia nak move downwards. Dan inlet valve dia terbuka. So sekarang ni adalah induction stroke. Okay. So masa inlet valve dia terbuka, petrol dengan air akan masuk sebab inlet dia terbuka, the mixture kedudukan ni tak kisah. Sebab satu silinder tu akan berlaku 4 stroke ni, Syazwana. Cumanya dia akan berbeza-beza waktu dia. Okay. So masa inlet valve ni terbuka, mixture of air dengan petrol pun masuk. Okay. So itu adalah induction stroke. Okay. Selepas dia dah naik atas, dah turun bawah, so piston ni move downwards dan inlet valve ni terbuka. Lepas tu nanti dia akan pusing kan. Dia akan pusing, piston ni naik atas pula. So masa piston ni naik atas dan kedua-dua valve ni tertutup. Okay, piston naik atas, ulang balik, piston naik atas. Both valve dia closed. Kita panggil dia compression stroke. Okay, so both the valves are closed. The piston moves up. Okay, piston naik atas. So masa ni, the mixture of air and petrol vapor is compressed and heated. So masa dia naik atas, kan dia akan menyebabkan ruang ni kecil kan. Dia akan naik atas, dia macam penyek kan. So masa ni, kan dalam ni ada petrol dengan air. So dia akan compresskan dia. Dia compress. Dan kalau dia dah compress, nanti kat sini akan jadi panas. Okay. Sebab dia ada geseran. So bila panas dan ada fuel, apa akan jadi? Kalau ada heat dengan fuel. Okay, dia akan terbakar. Okay. So, kita akan masuk kat stroke power stroke. Power stroke ni. Okay, tadi bila dia dah naik atas, dia dah compress. Masa power stroke ni, ada spark plug ni. Spark plug ni akan hasilkan spark. Dia akan hasilkan percikan api. So, ada percikan api, lepas tu panas, lepas tu ada fuel. So, nanti dia boleh meletup Okay, so dekat case ni, valve ni akan tutup. Dua-dua valve ni tertutup. Nampak Valve ni akan tutup. Lepas tu, piston ni move downwards. Okay, piston move downwards dan both valve ni tutup. Dalam pada masa sama, spark plug ni menghasilkan spark. So, nanti akan menghasilkan letupan So, akan menyebabkan piston move downwards. Okay. So, dalam ayat dia, both valves are closed. The spark plug produce spark, ignites the fuel and cause an explosion. Okay, sebab dia ada api, lepas tu ada bahan api, fuel dengan panas. So, dia akan hasilkan explosion. Bila dia explode, the force of the expanding gases drive the piston down. Sebab dia meletup. Okay, Hamizah dia tanya soalan yang bagus. Kenapa nota saya kata diesel engine do not use spark plug to ignite the fuel? Okay, sekarang ni saya tengah ajar bukannya diesel engine. Saya tengah ajar, tajuk dia adalah apa? Petrol. Bukannya diesel. Saya tengah ajar petrol. Okay, 4-stroke petrol engine. Okay, 4-stroke petrol engine. Yang Hamidah tanya tu adalah diesel engine. Nanti kita akan bezakan petrol dengan diesel. Okay. So, itulah perbezaan antara petrol dengan diesel. Petrol ada spark plug, tapi diesel tak ada spark plug. Okay, Hamidah dah sabar Tunggu dulu. Okay, so kita ulang balik. Power stroke ni, dia akan
spark plug ni akan menghasilkan spark. Okey, dan pada masa sama valve ni tutup. Bila dia ada spark, dia akan produce explosion. Bila dia explode, piston move downwards. So kita namakan dia power stroke. Okey. Lepas dia dah power stroke, dia dah meletup, mestilah dia ada asap kan? Kan kalau terbakar ada asap kan? Ada produk. Okey. So masa exhaust stroke ni adalah masa asap-asap tu keluar. Masa gas exhaust tu keluar. So mestilah exhaust valve ni terbuka. Okey. Tengok ni. Exhaust valve ni terbuka. Okey. Lepas tu piston move upward. Bila piston move upward, nanti exhaust gas tu akan keluar lalu exhaust valve. Okay. So, the exhaust valve opens and inlet valve remains closed. The piston moves up and drives out the exhaust gases. Tak apa, Aisyah nanti tengok balik Okay. Lepas tu, a new cycle start when the piston moves down. Okay. So, nanti dalam pada satu silinder yang sama, start dengan induction, turun bawah. Ya, betul. Betul, Nas. Asap akan keluar dekat exhaust valve. Okay. So, kalau kita tengok, dalam satu silinder tu akan berlaku 4 stroke ni. So, dia akan mula dengan turun bawah, exhaust valve tutup, inlet valve terbuka. Dalam masa sama, petrol dengan air masuk. Okay. Mixture of air and petrol masuk. Okay. Lepas tu, masuk dalam compression stroke pula. So, piston tu naik atas dan dua-dua valve tutup. So, mixture of air and petrol pun compressed. Lepas tu, power stroke. Bila spark plug hasilkan api, dia akan meletup. Dia akan move piston down. Lepas tu, exhaust gas pula Exhaust gas akan keluar lalu exhaust valve. Lepas tu, piston naik atas untuk keluarkan. Okey, faham tak ni? Semua ni berlaku dalam satu silinder. Sekejap, Aina. Inlet gas masuk. Okey, betul. Okey? Boleh? So, nanti kalau nak faham lagi, tolong tengok YouTube. Okey. So, maksudnya kalau kita tengok kat sini, okay, kita nak gambar ni balik. Dalam saat ini, kita nak ulang kaji ni. Okey, boleh tak beritahu saya, untuk silinder yang nombor 1 ni, apakah stroke dia? Apa nama stroke dia? Tengok clue dia. Tengok anak panah ni, movement of piston dengan valves dia. Okey, sekarang ni clue dia, piston move outward. Lepas tu both valve are closed. So apa nama stroke dia? Siapa boleh jawab? Okay, very good. Ini adalah compression stroke Ini masa saat ni adalah compression stroke. Lepas compression stroke, okay, so akan berlaku yang nombor 2 ni. Okay. So dalam masa yang sama, silinder yang kedua akan berlaku power stroke. Sebab clue dia adalah spark plug ni. Spark plug ni akan menyala dan valve dia tutup dan dia move downward. So, masa ni dia adalah power stroke. Urutan dia sama. Okay. So, lepas tu, tapi dalam silinder yang ketiga adalah induction stroke. Dalam silinder yang ketiga, masa saat ni, dia induction stroke. Sebab apa? Sebab inlet valve dia terbuka dan piston dia nak turun ke bawah. Tu clue dia. So, yang keempat, apa stroke dia? Exhaust stroke. Sebab piston dia nak naik atas dan outlet valve dia terbuka. Okay. Boleh?
Okay, very good lah. Very good. Okay, so sekarang ni saya nak tengok yang tadi Hamizah cakap tu. Diesel engine pula. Hamizah sekarang kita dah masuk diesel engine. Okay. So kita tengok. Dia ada 4 stroke juga. Dia masih ada induction, compression, power dengan exhaust stroke. Cumanya dia ada perbezaan sedikit sahaja. Iaitu semasa induction stroke, dia tak masuk diesel kat sini. Okay. Semasa induction stroke, yang masuk cuma air sahaja. Okay. Tadi, kalau yang petrol stroke ni, dia sebelah kiri dia adalah inlet valve kan? Okay. Tapi dalam diesel stroke ni, kat belah kanan dia adalah inlet valve. Sebab tu saya ulang banyak kali, jangan tengok kiri kanan. Tengok label dia. Selain daripada label, tengok clue yang lain. Piston dia macam mana. Anak panah dia, semua kena tengok. Kena analyse gambar betul-betul. Okay? Faham ni? Jangan tengok kiri kanan Tengok dia punya label, atau tengok piston, atau tengok semua benda ni. No, Wana. I state just now. Jangan tengok kiri kanan. Tengok label. So, mungkin saya boleh tukar ni jadi inlet, exhaust. Okey, mana? Jangan tengok kiri kanan. Tengok label Okey. So, dekat sini dia masih sama dalam induction stroke. Dia masih sama. Inlet valve dia akan open dan piston dia akan turun bawah. Okey. Tapi masa ni air yang enters. Kalau petrol engine, air dengan petrol masuk. Tapi kalau diesel engine, diesel tu tak masuk kat sini. Dia air dia je masuk. Okay, faham tak kan? Untuk beza yang pertama. Diesel tak masuk. Dia ada air saja. So, bila dia turun bawah, air akan masuk. Okay. Untuk compression stroke, masih sama. Okay. So, dia punya... okay. So, dia punya piston dia move up. Dan dua valve ni akan tutup. So, dia akan compress the air. Tak ada spark. Spark tak ada. Nanti kita akan belajar fuel injector macam Hamizah cakap. Okay. So, pada saat ni, fuel tak ada. Dia ada air saja. So, masa saat ni, dia cuma compresskan air tu. Dia compress. Kemek kan? Dia cakap. Compress apa dalam bahasa Inggeris? Saya tak ingat dah. Dia akan compresskan air tu sampai jadi panas. Okay. Dia mampatkan. Dia akan mampatkan air tu sampai jadi panas. Okay. So, kita masuk power stroke. Okay. Bila masuk power stroke ni, dia tak ada pakai spark kan? Dia tak ada spark plug. Dia ada nama dia fuel injector. So, masa ni, fuel injector, dia akan masukkan diesel. Dia bila dia mampat tu, udara tu akan jadi sangat panas. So, bila udara panas, masuk pula fuel injector. So, bila fuel injector ni inject fuel ataupun inject diesel, so akan menghasilkan apa? Explosion kan? Akan menghasilkan explosion. Okay? So, bila ada explosion, dia akan tolaklah piston ni ke bawah. Boleh? Okay. Macam yang sama dalam petrol engine, diesel engine pun ada exhaust stroke. So, masa ni outlet valve ataupun exhaust valve akan terbuka. Ya, Aina. Ya.
Okay, kalau tadi dekat dekat apa? Petrol engine. Kalau tadi dekat petrol engine kan? Dekat compression stroke. Kat mana Aina? Okay. Kalau dalam buku teks, okay, ayat ni. Okay, dengar ayat ni. Just before the piston reach the top, the fuel injector injects diesel into hot compressed air. Okay. Kalau saya akan letak fuel injector tu dia akan kat sini, dekat power stroke. Saya tak letak fuel injection tu dekat compression stroke. Saya akan letak kat power stroke. Tapi dalam buku teks cakap apa? Dalam buku teks. Yang penting dalam buku teks. Bukan saya punya pendapat. Siapa ada buku teks? Dekat compression Okay. So maksudnya, masa di akhir compression tu, before dia nak kena ke atas, dia akan inject dulu lah. So dia akan masuk. Okay. So kita betulkan, dia akan jadi compression lah. Dekat compression power. Dekat compression stroke. So masa compression stroke tu, masa saat akhir dia akan inject fuel. Lepas tu, dia akan terbakar. So bila dia terbakar, dia akan tolak piston ke bawah. Okay, thank you Aina tanya. Kita betulkan fakta. Okay. Okay. So kita dah belajar dua-dua jenis four stroke petrol engine dengan four stroke diesel engine. Okay, boleh tak beritahu saya perbezaan yang pertama antara petrol engine dengan diesel engine? Siapa boleh jawab? Siapa boleh? Okay, jenis minyak. Okay. Kamu cakap fuel dia kan? Fuel dia. Okay. Boleh. Pergi Ana. Dah takut dah tu kalau soalan. Okay. Okay. So yang kedua, pertama tadi fuel kan? Type of fuel. Yang kedua adalah spark plug kan? Okay, kalau petrol ada. Okay, kalau diesel tak ada. Okay, lagi size engine saya tak pastilah saya. Ratio pressure. Adik tengok tu. Yang saya nampak adalah macam kawan kamu cakap adalah masa induction stroke kan. Induction stroke. Okay. Kalau petrol dia masukkan petrol dengan air kan. Okay. Lagi satu, kalau diesel dia masukkan air sahaja. Tak? Okay. Lepas tu masa okay, selain tu spark plug, fuel injector kan. Fuel injector ada dekat mana? Kat diesel sahaja Okay. Okay, tapi petrol tak. Okay, compression kenapa compression? Oh, masa dia compression masa compression stroke ni dia akan inject fuel kan untuk diesel. Okay, tapi dalam petrol dia just compress saja. Okay, so kamu kena tahu benda tu lah. So kita tengok kita tengok perbezaan dia. Sini perbezaan dia. Okay, so kita tengok daripada sustainability dulu. Okay, sustainability suitable for light vehicles such as motorcar. So dia untuk kenderaan ringan untuk petrol. Tapi untuk diesel dia sesuai untuk heavy vehicle such as buses, lorries and trucks. Okay, sebab dia akan hasilkan more power diesel lagi power daripada petrol.
Lepas tu kita tengok size engine dia. Okay, macam kawan kamu dah cakap tadi, dia smaller. Dia akan lagi laju, betul. Ini. Okay, kalau petrol, dia lighter dan smaller. Tapi kalau diesel, dia heavier and larger. Kalau noise, petrol, dia quieter. Tapi kalau diesel, dia noisier. Okay. Kalau segi efficiency, dia less efficient and waste more petrol. Tapi kalau diesel, more efficient and waste less diesel. So, dia lagi efficient Ya. Ikutlah motor tu macam mana. Mungkin motor tu guna petrol, mungkin guna ikut jenis. Sebab kereta pun ada jenis petrol, ada jenis diesel. So, kena tengok label kereta tu. Okay, tapi most kereta akan pakai petrol. Okay, tapi kalau yang heavy vehicles akan pakai diesel. Okay, next. Input through inlet valve. Mixture of air and petrol vapor. Tapi kalau diesel, only air enters. Dan last sekali adalah method of ignition. Macam mana boleh berlaku pembakaran betul. Betul tu? Kalau diesel, kenderaan besar betul. Hilux pakai diesel. Range Rover, betul. Sebab saiz dia besar, dia kena pakai diesel. Kalau pakai petrol, tak bergerak kita tu. So, method of ignition. Kita tengok dekat power stroke. So, spark plug tu akan ignite spark. So, dia akan berlaku pembakaran. Tapi kat sini, the heat from compressed hot air ignites the diesel injected by fuel injector. Okay. Okay, so saya berhenti sampai situ dulu boleh? Okay, sebab nanti next kita akan belajar two stroke petrol engine. Two stroke ni dia menarik sebab dia macam seolah-olah kita gabungkan dua stroke ni jadi satu. Macam induction ni dengan power stroke. Macam tu saya tak ingat lah. Compression stroke dengan exhaust stroke. Nanti. Tak ada quiz. Dia ada up stroke dengan down stroke je. Okay, tak ada quiz tapi homework kamu adalah tengok YouTube. Tu je. Boleh? Tengok YouTube, tengok simulation semua, animation semua. Tak ada soalan ke? Nak ada soalan ke? Boleh lah. Siang korang. Nak ke? Nak ada soalan? Sebab kamu terror kan? Jom. Kamu dah minta, kita buat lah. Okay, so kita buat random picker wheel. Okay. Nak tengok faham ke tak? Okay, jom. Ni apa? Ni kelas apa ni? Ni kelas form 4 ni kelas form 4. Okay. Okay, Hasha. Okay. Ni data filter. Kita tengok kata 5 kelas Zinira. Okay. Saya nak shuffle je dia. Okay. Okay, soalan yang pertama kita tengok balik nota ni. Okay, kita tengok ni. Okay, ni gambar basikal.
Okay, can you tell me whether this vehicle have engine or not? Okay, determine whether this is engine vehicle or not. Senang gila kan? Senang gal. Okay, Imrani. Imrani dah jawab dah. Okay. Kita dengar kat atas tu. Okay, Imrani jawab. No kan? Dia adalah tak ada enjin. Okay, very good. Okay, next. Okay, saya padamkan ni lah. Saya padamkan label ni. Okay, cepat hafal sebelum kamu lupa. Okay, tengok basikal ni. Okay, saya akan labelkan A, B, C A, B, C, D, E, F, G. Okay, tengok ni, tengok betul. Nanti hilang dah. Okay, ni basikal. Okay. Okay, tak ingat nak pula Okay. Ingat A je. Okay, saya tak akan tanya A. Namakan bahagian F. F. F Tengok betul F apa? Okay, dah bersedia? F F. Okay, Sabrina ada? Sabrina selalu kena kan? Sekejap. Patricia Sabrina. Okay, so tak apa. Saya ada sebut dia jawab. Saya tak pernah dapat. Siang mana kan? Mana? Saya ikut nasib juga lah mana ni. Raja. Apakah F? Siang ini. Kau pernah ni macam-macam lah. F. Apa dia F? Betul. Pada. Okay. Next saya nak kamu labelkan dua, iaitu B dengan D. B dengan D. Okay. Saya dengan Rijah sekejap Rijah, kamu dapat tak ni? B dengan D B dengan D. Ainin. Okay, ulang balik. B dengan D. Okay, D B. Lupa tu. B tak ingat. Betul. Jawapan dia break level lah. Ainin. Ni siapa ni? Mai jawab. Pemegang. Okay, break level. Okay. Last kali. Labelkan G. Labelkan G G. Okay, boleh Sabar. Sofiani ke Farisha? Ayah Farisha. Ya Allah, memang sangat senang.
kg. Betul! Metal chain. Yay! Very good. Okay, so basikal dah habis. Okay, next. Kita tengok yang ini. Ding 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 ding. Okay. Tengok ni. Okay. So saya lebarkan ini. A. Okay. Ini B. Ini C. Ini D. E. F. Okay. So yang A ni yang berdalam ni. Yang B ni berdalam ni. Ni C ni yang ni. D. Ini E yang benda ni. Okay, ni F. Okay. Dah bersedia dah? Are you ready, kids? Okay, so kita tengok. Saya nak kamu labelkan. Saya nak kamu labelkan B dengan E. B dengan E labelkan B dengan E. Alamak, okay, tak ingat balik dah. Okay, Hairin Sofia. B dengan E, apa nama dia? Hairin Sofia. Tahu apa Wana jawab apa tu? Betul. E lah, bukan D. E. Nah, okay. So, yang B ni adalah spark plug. Oh, besar sangat. Okay, spark plug. Okay, warna bukan sparkle Okay, E ni adalah crankshaft. Okay, very good. Okay. Next. Saja je warna. Next, nak labelkan A dengan F. A dengan F. Siapa Khadijah? Sekejap Khadijah. Dapat tak nama kamu Khadijah? Hasha. Nas. Nas ke Hasha? Okay, Hasha. Hasha boleh tak jawab ni? Dia internet dia masalah Hasha ni. Oh, Hasha dah keluar. Okay. So, saya keluarkan dia. Najiha Farhani. Saya nak pakai nombor lain. Saya nak pakai random picker lain. Tak habislah pula. Dia birthday ke semalam cikgu. Okay. Sekejap tak habis lah. Okay, Najiha. Apa Najiha? Najiha dah jawab ke? Sorry. Najiha dah jawab Apa nama label ni? Okay, ni. Apa nama label ni? A dengan F. A dengan F. Okay, very good. A ni piston. F ni adalah? F tak ingat. Kawan-kawan ingat tak? Okay, very good. Labelli. Okay, very good. A
Thank you sebab jawabkan. Sekejap saya nak try pakai random picker whiz yang lain. Saya nak pakai random picker yang lain C picker. Sekejap V. Okay. So next adalah okay dah. So kita tengok balik gambar ni. Kan? Okay. Kita tengok balik gambar ni. So ada 4 stroke kan kat sini? Ada 4 stroke. So kamu tengok A, B, C, D Kamu tengok A, B, C, D ni. Ada A adalah silinder pertama, B silinder yang kedua, C silinder ketiga, D silinder keempat. Oh, C dengan D saya tak tanya sebab dia bergantung kepada stroke tu. Baru kamu tahu dia adalah inlet ataupun exhaust. Sebab dia nampak macam sama. Boleh? Okay. So kita kena tengok stroke baru boleh kita tahu dia inlet atau outlet. Okay. So saya nak tanya A, B, C, D ni apa nama stroke dia? Okay. Apa nama stroke dia? So kita tengok ni. Okay, Ain. Okay. Ain, Nurul Ain. Ain ada tak? Bukan Ain lah. Hamizah lah. The winner is Hamizah. Okay, Hamizah. The winner is Hamizah. Plot twist. Okay, pergi. Mai. Okay, Hamizah. Okay, tengok. A ni stroke apa? Okay. Stroke. Hamizah ada tak Hamizah? A ni stroke apa? Hamizah tak ada ya? Dia you tandas ke? Siap Khadijah. Sekejap Khadijah. Ke Hamizah berfikir lama sangat? Farisha. Apa kaitan dia? Farisha? Allah. Kau ni kelakar kan? Okay. Mizah ni lama sangat. Okay, kawan-kawan. A apa A? Apa stroke dia? Okay. Kamu kata A adalah compression. Saya tak tahu lagi. Saya tak ingat. Sekejap Kecil kan? Okay, kamu kata dia compression stroke. Apa alasan dia? Kamu kata dia adalah compression stroke. Okay? So, itu adalah soalan. Jangan jawab. Okay? Saya nak pilih orang ni. Orang yang dipilih ni adalah kenapa kita panggil silinder A ni sebagai compression stroke sekarang ni. Okay, so kita cuba random pick item. Okay, the winner is Wana. Siapa Snobu ni? Okay, Wana. Okay, Wana.
kenapa kita panggil yang A ni sebagai compression stroke? Hi everybody. Okay, compression A tu compression sebab valve dia tutup dengan piston dia bergerak ke atas. Betul! Yay! Betul. Very good. Not bad at all. Okay, next. B ni, apa nama stroke dia? Okay, jangan jawab lagi. Kita tahu siapa yang A plus boleh. Siapa yang bertuah? B tu stroke apa Okay, the winner is Nabiha. Okay, Nabiha. B Nabiha, B. Nabiha ada tak Nabiha? Betul. Power stroke kan? Betul tak? Power stroke. Yeay, betul. Benar. Okay. Soalan seterusnya, kenapa kita panggil dia power stroke? Apa yang clue yang menyebabkan kamu kata dia power stroke? Okay, the winner is Hafiza. Hafiza ada Hafiza? Okay. Kenapa kawan kamu kata yang B ni adalah power stroke? Okay, sebab ada spark, maksudnya spark plug tu menghasilkan spark, very good. Selain daripada tu, ciri-ciri lain macam mana piston dia dan macam mana dia punya valve dia. Okay, itu jawapan Nisa Jawapan Nisa tu jawapan penuh dah. Dia ada tiga-tiga tu. Okay, move downward, piston move downwards. Very good. Dengan dia punya valve dia. Dengan valve dia pun both are closed. Okay, very good. Yay! So, ini kita panggil dia power stroke. Okay. Power stroke B ni. Okay. So, kenapa kita panggil power stroke? Ulang balik ada tiga. Yang pertama, tengok piston dia. Dia nak move downwards. Kedua, tengok valve dia. Yang ketiga, tengok spark dia. Okay, very good. So, yang C ni, apa stroke dia? Okay, C ni apa stroke dia? Okay, kita tengok apa yang baru tu saya. Sekejap Dapat tak ni, saya dapat tak? Dini Sofia. Dini ada Dini? C ni stroke apa? Betul. Induction stroke. Very good. Induction stroke. Soalan seterusnya, kenapa kamu panggil dia induction stroke? Kenapa? Okay, very good Dini very good. Okay, so kenapa kamu kata dia induction stroke? Okay. Sebab kejap sebab okay, Sofia Hani. Sofia Hani, kenapa Dini cakap yang C ni induction stroke? Okay, C ni adalah induction stroke. Kenapa?
Okay, Sofia Hani. Sofia Hani ada kan? Okay. Kenapa kita panggil dia induction stroke? Kenapa Khadijah nak wakilkan? Tunggu dah Sofia Hani nak jawab. Kenapa kita panggil C tu sebagai induction stroke? Okay, very good. Piston to move down. Okay, very good. Lagi? Ada gatal je tangan lagi di depan. Sabar. Sampai hari tak boleh jawab lagi. Ada lagi satu clue? Relax. Okay, sampai ni. Selain pada... okay, Aisyah dah jawab dah. Okay, very good. Okay. Sampai hari lambat sikit je satu saat. Okay. Okay, very good Sampai hari, very good. Yay! So, piston move downward. Okay, tapi inlet valve open, outlet valve tutup. Yay, very good. Thank you Sofia Hani. Dapat juga jawab. Okay. Nak jawab D. Okay, D ni stroke apa? Last kali. D ni stroke apa? Sabar. Jangan jawab lagi. Walaupun tangan kamu gatal. Garuk dulu. Okay. Apakah stroke dia? Okay, ni Najih Razak. Apa? Zijak apa? Okay, okay, D ni stroke apa? Najih Razak. Ada kan? Ada tak Najih? Dah jawab kejap tak nampak. Sabar. Dah terlepas. Korang lah suka borak-borak. Mana ni? Dia hilang lah weh. Tak nampak dah. Jawab balik lah. Jawab balik lah. Penat saya nak cari. Okay, betul. Ya, Najih. Okay, betul. Okay, so soalan seterusnya, kenapa kita panggil dia exhaust stroke? Okay, nama ni adalah exhaust stroke. Okay, kenapa kita panggil dia exhaust stroke? Sebab sebab saya nak. Bukan jawapan dia sebab saya nak sebab Khadijah. Lama pula dia random dia fikir ni. Okay. Terkedah ke ni? Apa hal? Dia tak padam kot. Dia tak remove nama orang tu. Okay. Mai. Kenapa kita panggil D tu sebagai exhaust stroke? Akhirnya. Khadijah sihat dari tadi tak dapat. Main tengah tulis dah. Okay, exhaust valve open lagi. Piston macam mana? Piston move outwards. Okay, betul. Yay. Okay, next. Soalan makin susah Okay.
Soalan yang pertama, semasa induction stroke, apa yang masuk dalam silinder tu? Semasa induction stroke, apakah yang masuk dalam silinder? Okey. Okey, Aina Safiyah. Aina Safiyah, apa yang masuk masa induction stroke? Betul! Yay! Fuel dengan air. Very good. Fuel dia adalah petrol lah, sebab kita cakap pasal petrol. Saya lupa nak cakap, enjin kita adalah petrol. Tapi kalau enjin dia diesel, apa yang masuk? Masuk induction stroke. Tetap awal. Air sahaja kan? Air sahaja. Bukan air tau, air tau. Air udara ya. Kenapa Fifi? Yes. Kenapa? Saya pergilah bawah. Pergilah mana-mana. Okey. Bawah tu apa? Saya tak tahu bawah tu apa. Bawah katil, bawah meja. Okey. Terus. Saya mana tahu bawah apa. Banyak bawah kan. Okey. Okay, so next. Okay, next. Boleh saya teruskan Okay, next adalah kalau dekat dalam petrol engine, kita ada spark plug. Tapi dalam diesel engine ada apa? Okay. Kalau petrol engine ada spark plug, tapi dalam diesel engine, betul tu. Okay. Saya kena padam lah. Tolong saya. Saya kena padam orang-orang ni. Aina Safiah dah. Okay. Lepas tu Dini dah. Hafizah dah. Sofia Hani dah. Okay. Biha dah. Najiha Razak dah. Okay. Ain tak ada. Dah kan? Syazwana dah kan? Syazwana Hamizah dah. Okay, dah. Mai pun dah Mai dah Okay. Akhirnya Khadijah. Soalan saya, kalau dalam petrol spark plug, kalau dalam diesel, okay betul. Fuel injector. Yay, very good. Okay, so boleh tak kita berhenti sana ni? Untuk sekarang ni kamu dah faham lah kan konsep dia. Okay. So kita berhenti untuk kelas ni. Jangan lupa tengok kat YouTube video-video tu. So hopefully next time kita akan belajar pasal 2-stroke engine pula. Okay, itu saja. Bye. Annyeong. Bye. See you. Okay.